Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Inovasi kumpulan kami yang kami hasilkan iaitu mudahnya belajar dan mengajar umrah dengan kaedah salam. Saya Dr. A. Rahman bin Harun dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Bandar Baru Bangi bersama-sama dengan rakan penyelidik iaitu Dr. Nazaria binti Sani, Puan Siti Hajar binti Idrus, Puan Mahawa binti Pilus, Dr. Fazila binti Madzin dan Dr. Yusfarina binti Muhammad Yusof. Kajian kami bermula dengan penyertaan masalah iaitu tiada pengetahuan asas jemaah umrah berkaitan dengan ibadah umrah. Selain itu, masa untuk mengikuti kursus agak lama, sukar mengingat pelakuan ibadah umrah dan terdapat jemaah umrah yang kesibukan masa dengan kerja dan tugasan, jadi terdapat kekangan untuk mereka menghadiri kursus umrah. Justru itu, jemaah umrah perlulah mengetahui bahawa ibadah umrah bukannya aktiviti pelancongan, tetapi mereka merupakan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kumpulan sasaran bagi inovasi yang kami hasilkan ini iaitu jemaah umrah yang ingin mengerjakan ibadah umrah bagi kali yang pertama, jemaah umrah yang ingin menjadikan kaedah salat sebagai bahan bacaan dan rujukan mereka, juga kepada pembimbing umrah ataupun khusus umrah atau mutawif dan mutawifah dalam menyampaikan khusus umrah kepada bakal-bakal jemaah umrah. Juga kepada guru-guru pendidikan Islam dan pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bilik darjah atau bilik kuliah. Inovasi ini juga disasarkan kepada ibu bapa agar mudah untuk membimbing anak-anak bagi mengerjakan ibadah umrah dan kepada masyarakat yang pelbagai tahap dan aras pengetahuan tentang pemahaman ibadah umrah. Misi dan visi yang disasarkan oleh kumpulan kami iaitu jemaah umrah mengerjakan umrah dengan berilmu dan visi pula mendapat umrah maqbullah iaitu umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu salat? Salat merujuk kepada akronim S siapa, jemaah umrah, lelaki, wanita dan kanak-kanak. A aktiviti, itu pelakuan ibadah umrah yang dibuat berkaitan dengan tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur, ziarah makam Rasulullah SAW, perkuburan Baqi', makam syuhada dan melawat tempat-tempat bersejarah yang terdapat di Mekah dan Madinah. L lokasi, merujuk pada tempat ibadah dilakukan. A alatan yang guna pakai bagi mengerjakan ibadah umrah, antaranya gunting, pisau cukur dan pakaian ihram. K merujuk pada keterangan, itu memperincikan tentang ibadah dan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan. Antaranya wajib, rukun, sunat, harus dikenakan dam atau tidak dikenakan dam. Terdapat 9 panduan untuk mengerjakan umrah dengan kaedah salat. Pertama, siapa jemaah umrah, aktiviti membetulkan niat, lokasi ketika di tanah air, keterangan dengan melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, siapa jemaah umrah berilmu pengetahuan, lokasi ketika di tanah air lagi dengan membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran, membaca kitab, membuat buku rujukan dan seterusnya, belajar menuntut ilmu manasik umrah. Seterusnya, siapa jemaah umrah, aktiviti menggunakan sumber wang yang halal ketika di tanah air lagi dengan mengumpulkan sumber wang yang halal supaya sumber wang tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya dari sumber yang haram. Aktiviti ibadah jemaah umrah yang berangkat ke Madinah dahulu. Jemaah umrah ada dua pilihan, sama ada ke Mekah atau ke Madinah dahulu. Jadi kumpulan kami menyasarkan bahawa jemaah umrah mengerjakan ibadah umrah ke Madinah dahulu. Sesampai di bumi Madinah, apakah yang perlu dilakukan oleh jemaah umrah? Siapa jemaah umrah, aktiviti melakukan ziarah dan ibadah, lokasi di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi adanya Ar-Raudah,
adanya perkuburan Baqi' untuk diziarahi. Keterangan di situ jemaah umrah akan melihat kesan-kesan sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat dan seterusnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Persiapan diri jemaah umrah sebelum berniat ihram. Jadi siapa jemaah umrah, aktiviti memotong kuku. Lokasi di rumah, tempat penginapan mereka ataupun di hotel. Kalau di hotel, jemaah umrah berada di Madinah, alatan yang guna pakai pengetik kuku, gunting atau pisau cukur dan ibarat yang sunat untuk dilakukan. Ini antara perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan oleh jemaah umrah, antaranya merapikan janggut, misai dan memotong rambut, menanggalkan bulu ketiak dan ari-ari, mandi sunat. Seterusnya, tempat bermikat di Madinah. Jadi di sini kami paparkan dua tempat untuk bermikat. Pertama di Madinah dan yang kedua jika jemaah umrah dari tanah air. Di siapa jemaah umrah, aktiviti bermikat atau berniat ihram. Lokasi di Bir Ali, alatan kain ihram. Keterangan rukun umrah yang pertama. Tempat bermikat dari tanah air, iaitu di Kanur Manazir, alatannya kain ihram, juga rukun umrah yang pertama. Setelah berniat ihram, jemaah umrah perlu menjaga 13 larangan. Antaranya, menutup kepala bagi jemaah lelaki, lokasi ketika berniat ihram sehinggalah sampai ke Mekah, sehingga selesai melakukan rukun-rukun umrah. Jadi larangan-larangan itu terpakai sehinggalah selesai jemaah umrah melakukan rukun-rukun umrah. Jadi rukun-rukun umrah akan diperincikan nanti. Di larangan yang dikenakan kata jemaah umrah antaranya memakai songkok, memakai kupiah, serban, penutup muka dan sebagainya. Dan jika melanggar larangan tersebut, jemaah umrah akan dikenakan dam, iaitu dam takhir dan takdir. Walau bagaimanapun diharuskan menggunakan payung, berteduh di bawah pokok, berteduh di bawah kemah. Larangan bagi jemaah perempuan antaranya menutup muka. Di alatannya menutup muka dan jenis dam dikenakan dam takhir dan takdir. Keterangan, dibolehkan memakai topeng muka, menutup hidung dan mulut kerana sesuatu keperluan, iaitu mengelakkan habuk. Seterusnya, larangan kata jemaah lelaki dan perempuan memakai sarung tangan. Jenis dam yang dikenakan dam takhir dan takdir. Walau bagaimanapun, jemaah umrah boleh melindungi tangan di sebalik kain tudung. Seterusnya, rukun umrah. Seterusnya, rukun umrah iaitu siapa jemaah umrah, aktiviti berniat. Lokasi, sebagaimana dibuatkan tadi, di Bir Ali, sekiranya jemaah umrah dari Madinah, ataupun di Kanur Manazil, itu dalam kapal terbang sekiranya jemaah umrah dari tanah air. Alatan pakaian ihram merupakan rukun umrah yang pertama. Seterusnya, jemaah umrah, aktiviti melakukan tawaf. Lokasi di luar kawasan Kaabah dan dalam Masjidil Haram dalam keadaan pakaian ihram merupakan rukun umrah yang kedua. Seterusnya, jemaah umrah akan melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dalam keadaan berpakaian ihram merupakan rukun umrah yang ketiga. Rukun umrah yang keempat, kaedah juga boleh dibaca secara songsang. Rukun umrah yang keempat iaitu bercukur atau bergunting. Lokasinya di Bukit Safa ataupun di mana-mana lokasi di Mekah. Dan rukun umrah yang kelima, mengikut tertib. Setelah jemaah umrah selesai mengerjakan ibadah umrah wajib, mereka juga boleh mengerjakan ibadah umrah sunat. Antara tempat-tempat pilihan untuk bermikat iaitu Jirana, Tanaim, Hudaibiyah, Shumashi, Arafah dan Taif. Jadi jemaah umrah boleh menaiki kenderaan yang disewa ataupun teksi ke lokasi yang dipilih, salah satu tempat tadi, berniat ihram di situ dan seterusnya kembali semula ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Baik, seterusnya tawaf wada, iaitu merupakan tawaf selamat tinggal. Siapa jemaah umrah melakukan tawaf 7 pusingan, lokasi di luar kawasan Kaabah dan dalam Masjidil Haram, alatan pakaian biasa, bukannya pakaian ihram. Bagaimanapun jemaah umrah ini dikecualikan jika uzur
haid, nifas dan tidak dikenakan dam. Jika meninggalkan dengan sengaja, jahil atau terlupa, jemaah umrah akan dikenakan dam. Baik, seterusnya perkara yang dilarang setelah jemaah umrah melakukan tawaf wada, antaranya bersedekah, bergambar atau suar foto. Dan sekiranya ingin melakukan aktiviti sedemikian, boleh dilakukan sebelum melakukan tawaf wada. Inilah antara surat perakuan yang dikeluarkan oleh Mutawif Training and Konsultasi Akademi AMTC yang telah mengguna pakai kaedah salat bagi penggunaan modul pembimbing umrah. Antara peserta-peserta khusus yang telah diperkenalkan dengan kaedah salat kepada mutawif dan mutawifah dari seluruh Malaysia. Dan ini antara surat ataupun sijil penghargaan yang diberikan oleh Akademi Mutawif kepada saya, dan sijil ini juga diberikan kepada pengkhusus-pengkhusus umrah yang menghadiri khusus menggunakan kaedah salat. Dapatan kajian menggunakan kaedah salat. Peserta-peserta khusus majoritinya perempuan 60%, lelaki 40%. Dan analisis berkaitan dengan umur peserta, majoriti antara umur 41 hingga 50 tahun. Taraf pendidikan peserta khusus, majoritinya ijazah sarjana muda dan SPM, dan terdapat juga memiliki ijazah sarjana dan juga PhD. Soal sidik menunjukkan peserta khusus kebanyakannya pertama kali menghadiri kursus. Ada juga yang telah menghadiri kursus hingga 4 hingga 5 kali. Dan mereka menyatakan bahawa dengan kaedah ini amat mudah difahami. 90% mengatakan, 96% mengatakan bahawa kaedah ini amat mudah difahami. Penerangan begitu jelas dan sistematik dengan kaedah salat. Di langkah-langkah untuk mengerjakan ibadah umrah mudah untuk diingat. Jadi jemaah umrah berasa yakin untuk menggunakan kaedah salat bagi mengerjakan ibadah umrah sebagai satu panduan untuk mereka. Jadi semoga inovasi ini memberi manfaat kepada jemaah umrah agar berilmu pengetahuan. Guru dan pensyarah mudah untuk mengajar bab umrah dan haji. Mutawif dan mutawifah atau pengkhusus umrah mudah untuk menyampaikan ceramah dalam jangka masa yang singkat. Syarikat konsultasi juga mudah untuk memberi bimbingan kepada para mutawif dan mutawifah. Di rakyat Malaysia dari seluruh negara mudah untuk memahami manasik umrah. Jadi kaedah salat ini berbeza dengan kaedah tradisional yang sebelum ini diperkenalkan oleh mana-mana penceramah. Di salat telah dipatenkan dengan corak kata mudah, cepat dan efektif. Mudah untuk dipelajari, mudah untuk diajar, cepat difahami dan efektif atau berkesan. Inilah antara link video testimoni peserta khusus umrah yang terdapat dalam YouTube yang boleh dilayari. Dan antara buku dan modul berkaitan dengan pelancaran umrah dengan kaedah salat dengan kerjasama Akademi Mutawif Training and Konsultasi AMTC. Jadi semoga jemaah umrah mendapat manfaat dari kaedah yang dihasilkan ini, begitu dengan mutawif dan mutawifah khusus umrah. Mudah-mudahan memberi manfaat dan jemaah umrah mendapat umrah makbullah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.